سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Fatih Faridah, muka surat 5, baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dua, percaya dengan malaikat. Kedua daripada 6 rukun iman, percaya dengan malaikat. Ini rukun iman yang kedua. Beriman dengan malaikat. Malaikat makhluk Allah yang paling besar, makhluk Allah yang paling banyak. Banyak mana malaikat hanya Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui. Yang mana malaikat ni la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tu malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ni tidak derhaka akan Allah, akan perkara yang diperintahkan akan mereka, dan malaikat ni akan melakukan sekalian perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, kepada malaikat. Yang mana malaikat ni jikalau engkar maka jatuh kafir. Sebab jelas-jelas dalam ayat Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh dalam ayatnya, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Kullun amana billahi wa malaikatihi. Ada. Tu dalil ayat bacaan kita lah. Dua ayat di hujung surah Al-Baqarah tu. Amanar Rasul, dua ayat di hujung surah Al-Baqarah. Yang mana baca dua ayat ni di awal pagi, maka insya-Allah selamatlah sepanjang siang hari. Dibaca di awal malam, insya-Allah selamatlah sepanjang malam. Baca dua ayat di hujung surah Al-Baqarah. Amanar Rasul dengan la yukallifullahu nafsan. Amanar Rasul, kemudian ayat yang terakhir la yukallifullahu nafsan. Dua ayat di hujung surah Al-Baqarah. Baca dua ayat ni, Nabi kata kafatah. Dua ayat ni mencukup, memada dah kepada orang yang membaca. Baca dua ayat di hujung surah Al-Baqarah. Jadi dalam ayat ni kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih tu. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Berimanlah oleh Rasul dengan perkara yang diturunkan kepada Rasul daripada Tuhan. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Beriman oleh Rasul dengan perkara yang diturunkan kepada Rasul daripada Tuhan, dan beriman juga oleh tiap-tiap orang yang beriman dengan sekalian perkara yang diturunkan kepada Rasul daripada Tuhan. Nah, kan gitu.
Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, beriman oleh Rasul dengan barang yang diturunkan kepada Rasul daripada Tuhan. Wal mu'minun, dan beriman juga oleh oleh orang yang beriman dengan perkara yang diturunkan kepada Rasul daripada Tuhan. Kullun, tiap-tiap daripada Rasul dan orang-orang yang beriman. Kullun, tiap-tiap daripada Rasul dan orang yang beriman. Kullun ni, kullun minar Rasul wal mu'minin. Kan awal tu kan amanar Rasul, lepas tu wal mu'minun. Amanar Rasul, beriman oleh Rasul. Wal mu'minun, dan beriman oleh orang-orang yang beriman. Beriman dengan apa tu? Bima unzila ilaihi min rabbih, dengan perkara yang diturunkan kepada Rasul. Perkara mana ni? Daripada Tuhan. Jadi beriman oleh Rasul dengan perkara yang diturunkan kepada Rasul daripada Tuhan. Wal mu'minun, dan beriman oleh orang beriman dengan perkara yang diturunkan kepada Rasul daripada Tuhan. Mana hak Rasul bawa ni, bukan kita je dituntut beriman, Rasul pun dituntut beriman juga. Itu bab iman. Bab perintah-perintah syariat, bukan kata kita sahaja diperintahkan melakukan menurut perintah Tuhan. Rasul pun diperintah menurut perintah Tuhan. Sebab Rasul ni menjadi utusan kepada sekalian makhluk, daripada jin dan manusia. Bahkan Rasul ni menjadi utusan bal ila nafsi. Kitab ditulis. Bahkan Rasul ni juga menjadi utusan kepada dirinya sendiri. Sebab Rasul pun ada hukum. Rasul pun ada perintah. Rasul pun ada larangan. Melainkan perkara yang khususiah. Itu hak tertentu untuk Rasul. Makan berkahwin lebih dari 4. Tu khususiah, tu cerita lain lah. Terkadang ummahnya diperintah sunat, Rasulnya diperintah wajib. Macam contohnya melakukan ibadah korban. Ummahnya perintah sunat, Rasulnya perintah wajib. Ada sedikit perbezaan. Tapi nak ceritanya, Rasul pun ada perintah, ada larangan. Dan Rasul ada perintah, ada larangan ni, siapa yang menjadi Rasul kepada Rasul? Rasul sendirilah. Sebab tu Rasul bersifat dengan sifat maksum, amanah, ismah. Al-amanatu ataupun al-ismatu, terpelihara. Yang kita sebut maksum, mereka yang terpelihara daripada melakukan perkara yang dilarang. Maknanya perkara tu Rasul kena larang juga. Faham tak? Maknanya suruhan agama Rasul pun kena, larangan agama pun Rasul pun kena. Tapi Rasul maksum, terpelihara. Begitu juga ummah diperintah beriman, Rasul pun diperintah beriman juga. Sebab itulah amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Telah beriman oleh Rasul dengan barang yang diturunkan kepada Rasul. Barang itu dari mana? Min rabbih, daripada Tuhannya, Tuhan Rasul. Wal mu'minun, dan telah beriman juga oleh orang-orang yang beriman dengan barang yang diturunkan kepada Rasul daripada Tuhan. Mana hak barang hak kena beriman ni? Kullun, tiap-tiap. Tiap-tiap mana ni? Minar Rasul wal mu'minin. Tiap-tiap daripada Rasul yang beriman. Amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Wa malaikatihi. Kita nak kendak situ. Beriman dengan malaikat. Sebab kalau tak beriman dengan malaikat, kafir. Apa? Quran terang-terang. Hadis pun terang-terang. Tak beriman, kafir. Malaikat tak ada. Cerita dongeng, cerita tahyul, cerita saja je tu, kafir.
Kullun amana billah, kullun tiap-tiap daripada rasul dan orang beriman, amana billah, beriman oleh kullun tadi, oleh semua daripada rasul dan beriman ni dengan Allah, wa malaikatihi, beriman dengan malaikat, wa kutubihi, rasul dan orang beriman dengan kitab, wa rusulihi, rasul dan orang beriman dengan rasul-rasul, sekalian rasul-rasul. Dulu-dululah, ini wirid dalam solat. Dululah, sekarang tak ada dah. Orang baca wirid itu dengan ni amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Ingat dah dulu. Diberti di kullun amana billah. Lepas tu wa malaikatihi dia ambil dulu. Ya dah. Dulu. Saya ingat masa budak-budak dulu, wiridnya dia baca amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim min rusulih. Ini nak sama bunyi ujung. Ya. Wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim min rusulih. Jadi dia pun berarti wal mu'minuna kullun amana billah wa rusulih. Dululah ada dia berarti seumpama tu. Dia berarti di kullun amana billah. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billah. Lepas tu dia ambil wa malaikatihi wa kutubihi. Tu kena tengok molek. Kita nak wakaf, berhenti. Kemudian kita nak ibtidak, kita nak mula balik, dia kena letak molek. Dia ada wakaf yang qabih, yang dikeji. Dia ada ibtidak yang qabih, yang dikeji. Dia ada wakaf yang keji. Dia ada ibtidak yang keji. Ni kena letak molek. Berti di kullun amana billah, tak betul tempat berti tu. Tapi kalau telajak berti siapa kullun amana billah, dia berti tak kena tepat. Dia nak ibtidak, nak mula balik, dia tak boleh baca wa malaikatihi. Dia kena ambil semula belakang kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Kalau dia telajak berti di kullun amana billah, dia telajak berti situ bukan tempat berti. Jadi bila dia nak sambung semula, dia tak boleh wa malaikatihi, dia kena ambil semula kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Tempat berti sebenarnya amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Situ. Lepas tu mula dengan kullun. Harap. Kalau dilajak kullun amana billah, dilajak tu. Berarti tengah tak kena tu. Lepas tu nak sambung ibtidak, nak mula balik, dia kena ambil daripada kullun semula. Dia tak boleh sambung wa malaikatihi. Sebab wa malaikati tu atah kepada billah. Ni kena balik kepada ilmu lah. Kalau telajak juga kullun amana billah, dia kena ambil semula kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Tapi ni tak ada dah. Dulu perekat mula-mula dulu saya ingat saya ngajak, payah nak betul. Sebab dia gitu dah. Kata berti di wal mu'minun. Lepas tu kita pun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Masa tu saya jadi imam. Saya berarti wal mu'minun kullun amana billah, bunyi belakang. Dia berarti waktu juga. Cerita sekali tak padam. Cerita kali yang kedua. Cerita kali kedua pula. Bertinya wal mu'minun. Masing-masing ambil Quran. Dia ambil Quran. Masing-masing pun ambil Quran. Kemudian buka di hujung surah Al-Baqarah. Mudahlah. Di hujung surah Al-Baqarah, bukan tengah. Mudah. Buka. Jumpa tak?
Amanah Rasul jumpa. Tengok kat mana tanda berhenti. Tapi wal mukminun tu tanda berhenti tu sama ada afdal berhenti ataupun afdal wasal, saya tak ingat lah. Tapi di situ adalah tanda berhenti. Tengok kat mana tanda berhenti. Wal mukminun ada tanda berhenti. Berhenti situlah. Ni ayat Quran. Jangan nak berhenti kodang. Kali yang kedua ayat dah lah bunyi dah. Mana kalau saya wirid tu, saya sebagai imam wirid kuat kan. Wal mukminun tu, wal mukminun bunyi seorang dua lagi. Bunyi lagi seorang dua. Wal mu'minun kullun amana billah. Bunyi lagi seorang dua. Ni degi ni. Nak cabut degi pokok dah ni. Nak cabut degi pokok. Ada lagi seorang dua. Akhirnya royak yang ketiga barulah senyap. Senyap kata orang sebelah. Senyap dengan telinga tu imam senyap tak bunyi. Kita di sebelah bunyi lagi. Kullun amana billah. Bunyi lagi. Ni lebih dia pokok dia jadinya. Masing-masing bukan Quran dah tu. Masing-masing bukan Quran dah. Makna kali yang ketiga royak tu barulah wal mu'minun tu tak ada dah bunyi. Kullun amillah tak ada. Ada. Mula-mula royak wal mu'minun, kita imam kuat wirid kan. Berarti kullun bening. Kita wal mu'minun kullun amanah billah. Sambung lagi di berarti situ juga ramai-ramai. Yang kedua tak ada dah. Tinggal lagi 2-3 orang. Ni hak jadi pasang degi. Yang ketiga tu baru senyap. Tapi orang-orang royak dia kata senyap kerana dia tak bunyi dah. Tapi kita duduk sebelah dia bunyi macam kulun amanah billah juga. Tu ayat Quran kata jangan buat main-main. Nak wakaf di mana, nak ibtidak di mana. Wakaf ibtidak ni kan ni ada Quran wakaf ibtidak dah. Anda tengoklah molek tempat mana yang boleh wakaf, tempat mana yang boleh kita mula balik. Sebab wakaf ibtidak ni mempengaruhi makna ayat. Mempengaruhi makna ayat. Macam contoh, ini ibtidak yang qabih ni. Innallaha salisu salasah. Sesungguhnya Allah Tuhan yang ketiga daripada 3 Tuhan. Paruklah kalau baca di situ. Jadi baca kat mana? Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Sesungguhnya kafirlah mereka yang berkata Allah Ta'ala Tuhan yang ketiga daripada 3 Tuhan. Kalau dia berhenti laqad kafaral ladzina qalu, tak nak pergi dah napas. Tu lelah barangkali. Pendek pun tak nak pergi dah. Lepas tu dia nak sambung, dia tak boleh baca innallaha salisu salasah. Dia kena mula dengan qalu innallaha salisu salasah. Yang berkata siapa tu? Mereka yang kafir. Orang kafir yang kata innallaha salisu salasah. Allah Ta'ala Tuhan yang ketiga daripada 3 Tuhan. Kafir mana? Kafir Kristian. Laqad kafaral ladzina qalu, sesungguhnya kafirlah mereka yang berkata innallaha salisu salasah. Tiba-tiba laqad kafaral ladzina qalu, berhenti. Tak ada lah buat gitu. Tiba-tiba dimula pula innallaha. Jadi innallaha tu siapa tu? Orang kafir yang katakan, tapi bunyinya innallaha salisu salasah, sesungguhnya Allah Tuhan yang ketiga daripada 3 Tuhan. Paruklah mula di situ. Tu panggil ibtidak yang qabih. Dia wakaf ibtidak kena jaga. Lepas tu kadang-kadang orang ngaji Quran ni dia nak ngaji kat nahu-nahu sorah. Apa? Dia nak, yelah, nak letak kat mana nak berhenti, kat mana nak mula balik. Kadang-kadang di tempat tanda berhenti tu dia tak ada nafas. Tak ada nafas. Jadi bila kita terhenti di tengah, sebab dia agak jauh dengan tempat berhenti, jauh, kita terhenti di tengah, kita tak boleh nak gustang daripada awal. Kalau kita gustang daripada awal, berhenti situ juga. Gustang daripada awal, berhenti situ juga. Khotang Quran situ lah jadinya kita. Tak nak pergi dah. Dah, mula daripada awal, berhenti situ. Mula daripada awal, nak tarik nafas, berhenti situ. Akhirnya, makan pulut situ je lah. Khotang dah Quran, situ je khotang Quran. Dia kena ambil tengah tu. Tengah tu ambil kat mana? Ini mustahak.
Macam dalam surah Sejadah ataupun surah Dahri. Di hujung tu wa anfusuhum afala yubsirun tu. Wa anfusuhum afala yubsirun. Kadang-kadang setengah orang dia tak dang nak sapa. Wa anfusuhum tu dia habis dah. Napah dia suk situ je. Di hujung tu afala yubsirun. Tapi dia tak dang sikit je afala yubsirun je. Tapi dah wa anfusuhum tu pun bunyi pun dak apa tu dah habis dah. Wa anfusuhum pada sikit je lagi dah. Wa anfusuhum afala yubsirun. Tu je. Tapi dah tak boleh nak pergi, tak boleh nak pergi lah. Akhirnya wa anfusuhum awiti. Lepas tu afala yubsirun. Allah pendeknya lah. Lepas tu dia pun ambil wa anfusuhum afala yubsirun. Balik sudah tengok mana betul tak mana buat gitu. Tak betul makna buat gitu. Afala yubsirun walaupun 2 patah 3 patah pun makna dia wakah tu wakah molek dah. Makna kena dah duk situnya. Kalau ambil wa anfusuhum afala yubsirun, balik tengok pada makna nak makna gapo? Ha? Wa anfusihim. Wa anfusihim afala yubsirun. Jadi wa anfusihim afala wa anfusihim dia terhenti situ. Bukan nak berhenti pun sebenarnya. Dia tak nak pergi, dia terhenti. Wa anfusihim berhenti. Lepas tu nak mula balik tak payah ambil wa anfusihim. Lepas tu afala yubsirun je. Cuba tengok ke mana afala yubsirun tu makna cukup ke tak? Makna cukup dah tunya. Tak payah ambil wa anfusihim afala yubsirun. Nak bermakna apa pula? Tu balik pada makna. Dia nampak wa afala yubsirun tu Allah. Mana 2 patah je dia kata Allah tak jadi. Tak jadi bukan pasal 2 patah ke 3 patah. Makna. Tapi kalau ambil wa anfusihim afala yubsirun, nak bermakna apa pula situ? Ini kata ada. Dia wa anfusihim habis. Wa anfusihim afala yubsirun. Tidak tak betul. Mula tu tak betul. Sebab di wakas situ tu memang tempat wakaf. Wa anfusihim memang tempat wakaf, tapi afdal wasa daripada wakaf. Macam tu. Dia afdal wasa daripada wakaf. Tapi wakaf pun boleh dah. Makna pun sempurna dah. Jadi kalau dia terhenti situ, afala yubsirun sudahlah. Tu perlu pada makna. Ni kadang-kadang kita dengar baca-baca Quran. Imam-imam dia baca sedap. Tapi dia berhenti tak kena tepat. Tak apalah dia terhenti. Tak bila terhentilah. Terwakaf lah kita kata. Terhentilah. Tapi nak mula balik tu kena pandai ambil. Dia pakai mula ikut dang dia. Dia pakai mula ikut dang dia. Tak kena gitu. Ini perlu pada ilmu lain pula, bukan ngaji Quran saja. Nak tahu juga ilmu nahwu sarah ke, nak tahu juga ilmu dari segi bahasa, apa makna dia, nak berhenti kat mana. Kena tahu situ. Jangan pakai hak wakaf tu terhenti. Tak apalah. Ibtidak tu nak mula balik tu mustahab. Kadang-kadang memanglah ayat tu siapa di nombor dah. Tapi tak salah berhenti situ. Kadang-kadang ayat tu tergantung. Saya pernah dengar sekali tu imam dia baca ayat. Apa ayat? Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Allahu akbar, rokok dah setarang dah. Ayat tu makna apa tu? Memanglah ayat tu ada bulat, ada nombor dah, betul. Tapi ayat tu wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apakah benda di tanganmu tu Nabi Musa, ya Musa? Tu Tuhan tanya. Qala hiya asaya, tukar aku, atawakkau alaiha, aku buat bertukar. Wa ahsyu biha ghanami, aku buat halau kambing aku. Waliya fiha ma'arabu ukhra, bagi aku ada tujuan-tujuan yang lain. Tu jawapan Nabi Musa. Hak Tuhan tanyanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa benda yang ada tanganmu tu ya Musa? Berarti sakat tu Allahu akbar, rokok. Mana jawapan? Ni mana pakai gomo je, tak kira makna ni. Dia gomo. Betul lah wa ma tilka biyaminika ya Musa. Memanglah ada bulat dah.
ada nombor dah situnya. Qala hiya asaya tu ayat lain. Tapi itu jawapan. Tuhan tanya Nabi Musa, apa benda di tangan kamu tu ya Musa? Nabi Musa pun jawab, tukar. Aku bertukar dengan tukar ni. Aku halau kambing dengan tukar ni. Dan bagi aku ada tujuan yang lain pula dengan tukar ni. Banyak guna tukar ni. Itu jawapan Nabi Musa. Tapi tu imam baca, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Allahu akbar, rokok dah. Kata gantung baca ayat ni kata. Sebab apa? Baca saja je. Apa ayat kata siapa ke dok reti langsung ni orang panggil. Tu ayat lain-lain. Hak wakah ibtidak ni hak tengah ayat. Tengah ayat tu kena pandai. Kena pandai. Ni biasa contoh tu guru Quran buat. Ni contoh tu guru Quran buat. Hak wakah ibtidak yang mempengaruhi makna. Wakaf ibtidak, wakaf berhenti di tengah ayat, ibtidak mula balik yang mempengaruhi makna. Dia buat contoh. Dia kata dia bermakna ke apa? Zaid ke apa? Umar, begitulah orang misalnya. Zaid makan roti Zaid makan roti Bengali di bawah rumah. Zaid makan roti Bengali di bawah rumah. Zaid makan roti Bengali. Roti tu Zaid pergi beli di kedai Bengali. Zaid makan di mana? Di bawah rumah. Bawah rumah tu ada buah panasan atas rumah. Bawah rumah tu dah panas. Jadi Zaid makan roti Bengali di bawah rumah. Mana roti tu Zaid beli kedai Bengali. Zaid makan di mana? Di bawah rumah. Kalau baca balah tu, Zaid makan roti Bengali di bawah rumah. Kalau baca Zaid makan roti Bengali bawah rumah, sama mana? Sama tak? Zaid makan roti Bengali di bawah rumah. Roti tu Zaid beli di kedai Bengali. Zaid makan di bawah rumah. Tadilah dalam atas rumah tu panas. Ada buah bawah rumah, dimakan bawah rumah. Ada gerai ke bawah rumah tu. Tapi kalau kita susun ayat, Zaid makan roti Bengali bawah rumah, sama mana? Jauh mana lagi makna? Timur barat lah jawapan dia. Zaid makan roti beli mana tak tahulah. Tapi Bengali bawah rumah, Bengali tengah ngitar. Jadi makna Zaid makan roti beli mana tak royak. Tapi makannya mana? Makannya atas rumah. Dan siapa duduk bawah rumah? Bengali duduk bawah rumah duduk ngitar. Ini biasa guru Quran buat misal. Maknanya wakah ibtidak yang mempengaruhi makna. Zaid makan roti Bengali bawah rumah. Tak lain. Zaid makan roti Bengali bawah rumah, lain. Faham tak tu? Gitulah. Lebih-lebih kurang. Jadi nak baca Quran ni kena tahu jugalah ilmu-ilmu lain, bukan ilmu baca Quran saja. Jadi kalau berhenti di amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billah. Lepas tu wa malaikatihi, tak kena. Kalau terlajak juga kullun amana billah, nak mula balik kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Boleh ibtidak semula. Tapi nak comelnya amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Ni hak dah baca dah learningnya. Tapi dulu memang balas tu di pesen berhenti dengan ibtidak tu. Ibtidak tu dah betul lah. Tapi learningnya amanah rasul pun tak sapa dah. Dah sapa dah. Baca ayat kursi, baca syupa sikit, baca ayat kursi sikit. Kalau teben-teben nak tasbih juga, subhanallah. Lalu dah amanah rasul pun tak ada, syahidallah pun tak ada, kulillahumma malikal mulk pun tak ada. Ada learning. Syahidallah tu
ayat yang boleh mengkejakkan iman kita. Baca syahid Allah tu. Amanah Rasul pun tak ada. Di setengah-setengah kitab dalam wirid solat tidak ada amanah Rasul. Dalam kitab Munyatul Musalli pun tidak ada amanah Rasul. Dia habis di ayat kursi, dia terus berpindah kepada syahid Allah. Tapi dalam kitab-kitab yang lain, contoh dalam kitab I'anatul Talibin, ada riwayat yang mengatakan sunat baca amanah Rasul. Lepas tu kadang-kadang setengah imam sekarang, dia habis baca ayat kursi, dia terus lakoh kepada syahid Allah. Dia tak baca amanah Rasul. Memang setengah kitab dia tak sebut amanah Rasul. Tapi dalam setengah kitab yang lain, contoh kitab I'anatul Talibin, memang didatangkan riwayat yang menceritakan sunat baca amanah Rasul. Jadi orang tua susung wirid tu comel dah. Sekarang ni pula orang dipotong buang Al-Fatihah. Dia kadang-kadang dipotong buang wa ilahukum ilahun wahid. Dia tu ambil Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sebab apa? Sebab ayat kursinya adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa ilahukum bukan ayat kursi. Tapi kenapa ulama disusung wa ilahukum, kemudian Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kemudian amanah Rasul, kemudian syahidallah, kemudian kulillahumma malikal mulk. Ini semua riwayat hadis yang berbeza. Mana wa ilahukum riwayat lain. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayat kursi riwayat lain. Amanah Rasul riwayat lain. Syahidallah riwayat lain. Cuma ulama susun mengikut tertib ayat. Sebab wa ilahukum ayat kursi, amanah Rasul adalah Al-Baqarah. Syahidallah kulillahumma malikal mulk Al-Imran. Tapi Al-Baqarah, kalau ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, di ayat 165 ke berapa. Tapi wa ilahukum tu ayat yang lebih dahulu. Amanah Rasul di hujung ayat Al-Baqarah. Jadi ulama pun susung wa ilahukum dulu, kemudian Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tu susunan ulama dibuat susun mengikut tertib Quran, mengikut susunan ayat Quran. Tapi memang ayat kursinya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, bukan wa ilahukum. Wa ilahukum tu riwayat lain, tapi ulama susun. Macam baca kulillah ni, innad dina indallahil islam, kulillahumma malikal mulk. Innad dina indallahil islam, ayatnya belum habis, ayat tu panjang lagi tu. Kulillahumma malikal mulk, disenggang 3-4 ayat tengah tu ada. Tapi ulama pun macam catung situ, bukan catung ayat lain-lain, tapi riwayat lain-lain. Jadi riwayat tu berhenti di innad dina indallahil islam, berhenti situ. Lepas tu kulillahumma malikal mulk, riwayat lain pula. Maka ulama pun sambung, walah antara innad dina indallahil islam dengan kulillahumma malikal mulk, 3-4 ayat selit tengah tu, senggang tengah tu. Jadi kira-kira kita ni tak payah duduk komen-komen dah orang tua susung tu. Molek dah. Dalam kitab tak royak pun amanah Rasul. Ada seorang kitab tak royak amanah Rasul, ada seorang kitab lain royak. Kitab besar lagi royak. Orang tua jumpa belaka tu. Waktu orang tua susun macam dah. Kita tak jumpa lagi ni, saya tak jumpa lagi. Dah tak ada ke? Saya ngaji tak banyak. Biar duduk gitu kot Ni saya tak jumpa lagi, tu tak ada barangkali. Aling benar. Oh, dalam kitab tak ada pun kata amanah Rasul. Tak ada tu. Orang tua tambah. Oh, aling dia daripada orang tua dia ingat. Ada di setengah tu dia baca kursi, dia tu pergi pada syahid Allah, dia tinggal amanah Rasul. Tapi tadilah amanah Rasul pun dok dah, syahid Allah pun dok dah.
Allahumma la mani alima tu lagi lah dok dang. Allahumma la mani ani Allahumma la mani alima a'taita tu Nabi baca tu hadis Nabi sunat baca. Tak ada. Ya latifu ya kafi tu lagi kelak kampung orang muda. Ingat tak? Ya latifu ya kafi ya hafidu ya syafi ya latifu ya wafi. Apa lagi? Ya latif mu'antallah apa? Dah pun nak ingat dah tu. Dah tak sampai situ. Yelah kalau subuh-subuh ada kuliah subuh contohnya, jadi kita utamakan kuliah. Jadi potonglah situnya. Tak ada kuliah pun potong juga. Kalau ada kuliah, dia adalah sebab dia. Tapi kalau tak ada kuliah, potong juga. Sebab apa? Dia kata orang nak hantar anak sekolah, orang nak pergi hija. Hak nak hantar anak sekolah, hak nak pergi hija jauh sikit itu, bangunlah dianya, tak ada orang pegang dianya. Hak ramai-ramai lagi tu, hak tua-tua tu, apa dia tu? Nak pergi mana bangun cepat-cepat? Nak pergi kedai kopi. Nak pergi sembang je sebenarnya. Mana suka sangat kalau pendek-pendek. Dulu tua-tua pagi-pagi tu tahlil semua. Dah, dia baca ya latifu ya kafi tu, kau kan ditahlil kot 10 kali. Dah, 10 kali kan? Yelah waktu tu tambahan ulama susung tu tak apa belaka tu. Waktu dia susunan je tu. Makna dia pun comel tu. Cuma kita sebut tu biar jelas. Tapi tak apa lah ni, tak apa. Mana situ ada kat tahlil la ilaha illallah tu boleh kat 10 kali sepagi. Banyak boleh kat tu. Kau kurang. Tapi biasa pondoknya dia sampai situ dia tak ada tahlil secara slow 10 kali, dia tahlil hak biasa 100 kali lalu. Dia pakai hak tahlil laju lalu 100 kali. Tiap pagi 100 kali. Setahun boleh banyak ni dah. Setahun boleh 30,000 dah. 2 tahun lebih-lebih cukup 70,000. 7 laksa. 7 laksa tahlil tu lah. Cukup dah 2 tahun. Ni tahlil malam cukup kan? Jadi kita balik persoalan malaikah ni, dalil terang dalam Qurannya. Kullun amana billahi wa malaikatihi. Ada. Beriman dengan malaikah. Engkar kewujudan malaikah atau kafir. Kemudian beriman dengan malaikah ni, malaikah makhluk Allah yang paling banyak sekali. Sehingga kan setengah-setengah ulama mengatakan bahawa bekasang air wuduk kita dijadikan malaikah pula. Malaikat dah lah tak mati. Makhluk yang paling banyak. Daripada air wuduk kita, jadikan malaikah pula dah. Jadi malaikat lah makhluk Allah yang paling banyak sekali, yang mana kita beriman dengan sekalian malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi beriman malaikat Allah ni ada beriman secara ijmal, secara kasar, secara umum, secara ringkas dia panggil ijmal. Kita mengaji ni dia ada 2, ijmal 1, tafsil 1. Bukan tafsir sin ya ra ni sa ya lam. Tafsil. Ijmal alif jim mim alif lam. Ijmaliyun. Ijmal ni secara kasar, secara borong dipanggil, secara umum. Tafsil ni secara terperinci, secara satu-satu, secara terperinci lah. Dia ada 2 peringkat. Contoh kita beriman dengan Allah. Secara ijmalnya, Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Dalilnya Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Dalil maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan, ada langit, ada bumi. Tu beti setakat tu. Hak wajib kita beriman sifat Allah secara tafsil, secara satu-satu, secara 20 ataupun 13. Tu secara tafsil. Bukan sifat Tuhan 20.
Bukan sifat Tuhan 13. Hak 20 ni secara tafsil, secara satu sifat wujud kita kena beriman secara satu-satu. Dalil Allah wujud, dalil. Kemudian qidam secara satu-satu. Apa dalil dia? Dalil suku. Dia gitu. Itu secara tafsil. Tapi yang kita wajib beriman mula-mulanya secara ijmal. Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Maksudnya Allah daripada sebarang sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Itu secara ijmal. Dah sifat Tuhan tidak terhingga banyaknya, kita wajib kenal Tuhan. Fa'lam annahu la ilaha illallah tu. Wastaghfir li dzambika walil mu'minin tu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka naklah kamu mengenal bahawa tiada Tuhan malaikat Allah. Kita nak kenal macam mana? Kenal melalui ngaji sifat. Dah sifat Tuhan tidak terhingga banyaknya, ambil 20 lah, cukuplah panggil kenal Tuhan. 20 ni secara tafsil. Tapi bukan sifat Tuhan 20. Ada orang tak faham kaedah sifat 20, kemudian dicerca main. Dia kata orang ajar sifat 20. Sifat Tuhan 20 je dia kata. Allah sikitnya sifat Tuhan. Itu jahil. 20 secara tafsil. Secara ijmal kita wajib berpegang Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, sifat ketinggian yang tidak terhingga banyaknya. Itu yang kita pegangnya. Kalau kita pegang sifat Tuhan 20 je, tak kenal Tuhan. Dah kita ngaji sifat 20, bukan pegang gitu. Dah kita kecek-kecek, dia kata sifat Tuhan 20 je. Orang mengajar lah pula kena hurah. Dan kitab Pati Paridah kita ni, nampak kecek ni. Dan kitab Pati Paridah dimula dengan kita berpegang Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyak ni. Kitab Pati Paridah kecek tak kecek pun. Ni baru detail. Kalau kita kecek sungguh, dimulakan dengan sifat 20. Kan orang ngajar kan, dia royak sifat Tuhan 20 je kan. Orang ngajar tak ngaji, haram dia mengajar dalam bab ni. Ini akidah. Kita mengaji dengan dia tak mengaji pun hukumnya haram. Itu bukan salah kita, salah tukang ngajar. Sebab apa kita tak royak secara ijmal? Kita kecek. Kita kecek cerita cara rekah. Sebab tu nak mengajar, orang yang boleh mengajar kita kecek, orang mahir. Faham tak? Nak mengajar kita kecek, kena mahir sungguh. Hak mahir juga, tapi kurang sikit. Dia kena baca kitab besar. Tapi memang kena mahir dalam ilmu tauhid ni baru boleh mengajar. Sama juga dengan pekoh. Kalau pekoh tu memang dia kemas sungguh, dia boleh baca kitab kecek. Kalau pekoh tu dia ada hak dia tak pernah ingat, dia kena baca kitab besar. Dia gitu. Sebab kitab kecil ni dia tak cerita banyak. Dia tak cerita banyak. Jadi kalau kita tak mahir, kita pun baca ada situ. Akhirnya kita hurah salah. Jadi kalau kurang, kena ambil kitab besar orang ngajarnya. Kita sebalik. Allah, saya tak apa pandai mana nak baca kitab besar ni. Saya baca kitab kecil sudah. Abang bala. Dia kata saya tak pandai mana, jadi saya tak berani nak baca kitab besar. Saya baca kitab kecil. Menyakitlah jawapan dia. Sebab kitab kecil ni orang mengajar kena mahir. Sebab dia tak tolong. Dia rekah. Orang mengajar tu kena detailkan, kena halusi. Dia tak tolong. Kalau kita buka kitab besar, macam kitab Pati Paridah besar mana ni, dia mari lalu dah. Kita wajib berpegang secara ijmal Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Jadi mari lalu dah. Sama juga dengan kitab-kitab pekoh gitu juga. Yang jadi bawakan pekoh jadi salah tu, hakis dia baca kitab kecil, dia tak mahir. Kalau baca kitab besar, didetailkan. Kitab pertengahan dan kitab besar pun tak sama dah. Kitab pertengahan, contoh. Ini biasa orang tanya saya ni. Dia kata tu imam takbir solatnya 2 kali. Allahu Akbar. Kita makmum pun Allahu Akbar. Tiba-tiba Allahu Akbar. Takbir pula dah. Bukan sembahyang jenazah ni. Bukan sembahyang raya ni.
Kalau sembahyang jenazah 4 kali takbir. Tak ni. Kalau sembahyang raya 7 capung dengan takbir ihram jadi 8. Ni tak ni. Main fardu biasa ni. Allahu akbar. Kita makmum pun Allahu akbar. Tiba-tiba Allahu akbar. Takbir pula sekali lagi. Wa nusta'in. Dalam kitab dia kata kalau takbir 2 kali maka takbir yang kedua tidak sah. Dia kena takbir yang ketiga baru sah. Takbir ganjil je sahnya. Takbir genap tak sah. Takbir pertama sah. Takbir yang kedua je batal solat. Takbir yang ketiga baru sah semula. Takbir yang kelima baru sah semula. Takbir yang 7 baru sah semula. Kalau tu imam takbir gitu alih buh belakang lah. Ini kalau nak cerita. Jadi takbir yang pertama, takbir yang kedua, maka batal solat. Lepas tu nak ikut nanti imam di takbir 2 kali, solat batal. Tu kitab yang kecil. Kalau kitab besar dihurah pula. Mana takbir yang kedua yang membatalkan takbir yang pertama, takbir kedua pun tak pakai juga, hak pakai takbir yang ketiga. Hak mana tu? Takbir yang kedua, takbir pertama comel dah, dan takbir pertama pun dia nak dah, comel dah, jadi dah, dia nak kuat sikit solat dia tu takbir pula yang kedua. Tu barulah takbir kedua membatalkan takbir pertama. Kalau di takbir yang pertama, kemudian takbir pertama tu dia jadi niat tak kena ke apa ke, dia pun jadi tak ambuh takbir pertama. Solat dia jadi dok semula. Faham tak? Dihir solat tu tak jadi sebab takbir pertama tu niat tak kena misalnya, maka tak ada dah takbir pertamanya. Takbir kedua tu takbir pertama balik. Mamu tak ada masalah pakai takbir yang kedua tu lah. Tapi nak ceritanya takbir yang kedua membatalkan takbir yang pertama. Jikalau takbir pertama tu imam memang nak, memang jadi dah, memang ya dah, tapi buat perangai pula aku nak takbir pula sekali lagi, biar jadi 2 kali takbir. Mungkin 2 pahala barang kali dia ingat. Batal awak gitu. Tapi kalau di takbir yang pertama, kalau takbir pertama ni dia tak ambuh, tak jadi, maknanya belum ada lagi satu takbir pun. Maknanya di takbir yang kedua itulah takbir yang pertama. Mana takbir kedua pun okey je lah, sebab itu takbir yang pertama. Memang kalau imam takbir 2 kali, memanglah berlaku biasanya takbir pertama dia reject, dia tak ambuh. Mana takbir kedua tu takbir pertama, kita boleh turutlah imam tu. Dah kita kata takbir kedua tak boleh, hak takbir pertama sah. Dia pun nak takbir pertama tu imam ni, tapi dia nak buat takbir 2 kali. Apalah jadi tak jadi. Dah ada ke imam balas tu? Maknanya kalau imam takbir 2 kali, memang imam tu dia takbir pertama dia tak ambuh, reject tak jadi, niat tak betul ke. Tu kita rekah. Jadi orang baca tak faham molek, orang haram gaji. Lepas tu makmum pula bila imam takbir pula yang kedua tu, makmum kena lepas tangan lah. Makmum kena takbir semula. Gitu ya yang makmumnya. Tapi nak cerita takbir yang kedua tu tak ada takbir pertamanya sebenarnya. Tapi kita pekoh dia rekah. Cuma tu imam kalau dia pandai, kalau takbir pertama dia tak jadi, salah niat ke apa ke, sunat di takbir yang kedua tu takbir dengan perlahan. Takbir kedua tu takbir pertama mulalah. Dia Allahu akbar, makmum belakang Allahu akbar, Allah. Salah niat. Nak main zuhur jadi niat asar. Tu imam dah pun nak sedap dah tu. Zuhur dengan asar buat kita masalah. Lepas tu makmum belakang takbir dah ni. Tu imam takbir tak jadi ni. Sunat kepada imam, takbir tak jadi tak ada takbir tu. Jadi tu imam kena takbir semula lah, sebab takbir tu tak ada, niat tak jadi. Tu imam takbir semula tu, takbir Allahu akbar. Takbir sela-sela je. Takbir sela-sela je. Biar dengar telinga tu imam saja. Tak suka kuat. Jadi kalau gitu, mana dulu? Takbir makmum ke takbir imam? Mana dulu? Yang mana dulu? Jadi makmum lah dulu. Sebab memang imam takbir dulu. Tetapi imam takbir dulu pertama tu dah ditambuh dah. Salah. Niat tak betul. Jadi makmum takbir dah. Imam pun Allahu akbar. Tak kat tangan lah, tak kat tangan. Allahu akbar. Jadi makmum jadi dulu, imam jadi kemudian, dimaafkan. Sebab apa? Sebab tak mau jadi susah makmum.
Tak susah makmum. Allahu Akbar, makmum pun Allahu Akbar. Mula tak jadi. Mula. Kau minta maaf saya salah niat. Nu dalam tabir, mula letak tangan mula. Kerek gitu, ngamuk di makmum. Makmum dah nak dapat takbir payah dia buat semula. Lepas tu jangan menyusahkan makmum. Jadi sunnah imam takbir semula tu dengan perlahan. Jadi tu imam terkemudian daripada makmum, dimaafkan. Gitu tu imam, jangan buat susah ke makmum. Ada. Tapi dah tekok ni ada ni. Tekok ni ada ni. Ada spekar. Allahu Akbar. Makmum pun perasan Allah tu imam takbir semula, maka makmum wajib kena lepas balik tangan. Hak mana perasan tu lah. Dia makmum wajib kena takbir semula. Kalau makmum tu terperasan. Dan mungkin spekar ada baju ni. Spekar tu imam duduk sini ni. Allahu Akbar. Ya dah. Imam takbir semula dah. Dengar di spekar. Makmum lepas tangan. Hak mana sedar. Dia gitu. Ni ada kat tu imam. Allahu Akbar. Makmum duduk belakang ni. Tunggu dulu. Nanti. Tengok dulu. Lama. Boleh. Nanti imam duduk lepas tangan. Dah kerek pun. Allahu Akbar. Mula. Jadi makmum belakang ni. Apabila tu imam Allahu Akbar tu makmum belakang ni. Nanti sabar dulu. Tengok dulu tu imam. Tengok tu imam jadi gedak ni. Takbir dia. Tu imam nampak relax. Okey. Baru makmum takbir. Allah kata. Nanya balas tu. Dah tak boleh. Apa kita takbir. Dia pun lepas tangan. Dia pun takbir semula. Tak kena buat gitu. Kalau sekali-sekala jadi gitu tu buat senyap sudahlah. Takbir tu jadi kemudian sunat dia gitu. Tu nak cerita pekoh dia gitulah, kadang-kadang direkah. Rekah ni kadang-kadang bawakan tu jadi salah. Sama dengan pegangan. Memang dalam kitab dia hanya sebut sifat 20. Tapi hak 20 tu pekat yang kedua. Yang pertama, kita berpegang Allah bersifat dengan sifat kesemuanya yang tidak terhingga banyaknya. Maksudnya Allah daripada sebarang sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya secara ijman. Secara tafsir bawa lagi pada sifat 20. Tapi orang tak faham kaedah sifat 20, dia menganyi. Sifat Tuhan 20 je. Dia kata. Lepas tu dia kata pula, ada hak cerdik sikit, dia kata. Dia ingat ke dia cerdik sangat. Hak sifat 20 ni tak cerdik lah. Ni orang terlebih cerdik. Dia kata hak cerdik sikit. Sifat Tuhan bukan 20. Sifat Tuhan tidak terhingga banyaknya. Hak wajib pegang 20. Hak yang tidak terhingga banyaknya tu barangkali sunat barangkali. Ni dia kata kepada hak sifat 20. Dia tu hak cerdik sikit. Dia hak cerdik banyak. Kena-kena dia hak bodoh banyak. Dia tu hak cerdik sikit sifat 20 ni. Sifat Tuhan bukan 20. Sifat Tuhan tidak terhingga banyaknya. Cuma hak 20 ni yang wajib kita tahu. Lepas tu hak lain tu hak lain. Sunat barangkali. Ni orang-orang hak berasa dia cerdik sangat. Sunat apa? Hak tu pegangan kita hak mula-mula. Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Maksudnya Allah daripada sebarang sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Dalil ada langit ada bumi. Hak tu hak kewajipan mula-mula. Sunat-sunat kok mananya? Makna dia nak puduh kepada kaedah sifat 20. Tak apa cerdik lah. Dia hak cerdik ni. Ni ada orang balas ni. Ini semua ada dalam rakaman belaka ni. Bukan pengajian secara tertutup ni. Live. Dia bukan live. Ada dalam rakaman. Rakaman ni tak akan ada situlah semua rakaman berapa tahun pun. Bukan, kita wajib berpegang secara ijman. 20 secara tafsil. Ini sama juga dengan malaikah, dengan kitab, dengan rasul pun sama. Dengan malaikah, kita wajib beriman dengan sekalian malaikah. Dengan sekalian malaikah kita beriman belaka. Hak wajib kita beriman secara tafsil. Dia ada dua, sama ada bisyakh ataupun binnaw. Bisyahnya dengan satu-satu. Mana? Jibril, Mikail, Israfil, Israel sampai hak 10 tu.
Hak ketua-ketua malaikat 10. Termasuk Raqib dan Atid tu. Dia Raqib Atid ni dia bukan nama malaikat sebenarnya, tapi kita suruh balas tu. Raqib nama malaikat, Atid nama malaikat bukan. Raqib Atid itu sifat bagi malaikat, dipanggil malaikatul kitabah, malaikat yang tukar catat. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihim raqibun wa atid. Raqib ni yang menjaga, atid yang hadir. Itu sifat pada malaikat. Bukan raqib nama malaikat, atid nama malaikat, bukan. Sifat bagi dua malaikat yang tukar catat. Sifat dua malaikat ni raqib dan atid. Raqib yang menjaga, atid yang hadir, yang ada situ. Itu sifat malaikat, bukan nama malaikat. Dan malaikat dipanggil apa tu? Malaikat yang tukang catat. Kiraman katibin tu. Wa inna alaikum lahafizun kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun tu. Malaikat kiraman katibin, malaikat yang katibin yang tukang catat. Ada dua malaikat yang tukang catat. Sifat malaikat tukang catat ni Raqib dan Atid tu sifat dia, bukan nama. Tapi kita biasa ngaji waktu nama tau. Itu pada setengah-setengah pahaman gitulah. Tak apalah. Tapi nak ceritanya 10 malaikat tu malaikat yang wajib kita beriman secara tafsil, secara satu-satu. Kemudian hak kata wajib beriman secara nau' pula, secara jenis-jenis. Mana? Malaikat hamalatul arsy, malaikat yang menanggung arash, malaikat yang pikul arash. Yang mana malaikat yang tanggung arash sekarang ni ada 4 malaikat. Lepas daripada qiyamah, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Lepas daripada qiyamah, malaikat yang menanggung arash jadi 8, ditambah lagi 4. Waktu kita wajib beriman secara tafsil juga, secara satu-satu. Dia panggil malaikat hamalatul arsy. Dan juga kita wajib beriman secara satu-satunya malaikat hafazah. Malaikat hafazah, malaikat yang duduk jaga kita ni. Sebab tiap-tiap anak Adam dijadikan 2 malaikat, 2 malaikat hafazah yang duduk jaga kita. Dalam ayat lahu muaqqabatum min baini yadayhi wa min khalfihim yahfazunahu min amrillah. Itu malaikat hafazah dia panggil, yang tukang jaga kita. Yang mana tiap-tiap hari, tiap-tiap malam 2 malaikat. Tiap-tiap hari, tiap-tiap malam 2 malaikat tukar. Kata setengah, 2 itulah daripada mula sampai ke mati. Yang mana malaikat hafazah ni Tuhan jadikan untuk pelihara hamba mula daripada jatuh benih ke dalam rahim ibu sampailah ke mati. Ada 2 malaikat hafazah. Kemudian 2 malaikat hafazah ni duduk mana? Duduk tekak ke, duduk di hujung dagu ke, duduk di 2 bibir mulut ke, duduk di janggut sepak ke, duduk di gigi gerham ke. Itu 5 pandangan. Duduk di mana 2 malaikat hafazah tu? Ni kadang-kadang kita kata budak selamat aksiden paruk tu, malaikat lah tu jaga dia. Ni dia panggil malaikat hafazah. Hak ni pun malaikat yang wajib kita beriman secara tafsil. Malaikat hamalatul arsy, malaikat hafazah, malaikat yang Tuhan tugaskan 2 malaikat untuk jaga anak Adam, hamba Allah Subhanahu wa taala. Mana daripada mula jatuh benih rahim ibu sampai ke mati tu duduk di kubur pula. 2 malaikat dipanggil malaikat hafazah. Ini secara tafsil baka ni. Dan kitab kita adalah di muka surat 55 pada membicarakan berkaitan dengan malaikat. Sebab dalam kitab kita ni akan membicarakan ke-6 rukun iman. Dan kitab Fatih Faridah membicarakan bab iman, membicara bab akidah. Dia akan mencukupkan dalam kitab ni dengan ke-6 rukun iman. Jadi pembicaraan bab malaikat ni mungkin belakang sikit lah, di muka surat 55.
Jadi kita kena ingat tu, hak ijmal satu, hak tafsil satu. Ijmal secara borong, secara ringkas, tafsil secara satu-satu, secara detail, cara se tu tafsil. Ijmal, tafsil. Ni kita kena ingatlah perkataan ni. Sebab perkataan ni akan diulang-ulang. Ni secara ijmal, ni secara tafsil. Habis. Ketiga, percaya dengan segala kitab Allah. Wallahu a'lam.